Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama sekali, alhamdulillah kita dapat berkumpul semula di Masjid Karwa setelah hampir 2 bulan, kan? Dalam bulan puasa, Syawal pun dah habis, kan? Sekarang ni kita mulakan balik, kita sambung dengan perkongsian hadis daripada kitab Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Ar-Raqaiq, yang boleh kalau kita dengar hadis tu mudah-mudahan dapat memberi kesan kepada diri kita untuk sama-sama kita memperbaiki diri. Jadi hadis yang saya akan kongsikan hari ini, para muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang keempat dalam buku yang saya gunakan ini, iaitu hadis riwayat oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang berbunyi, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin. Kemudian wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khuz min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Jadi hadis ni dia ada gabungan kata-kata Nabi SAW dan juga diikuti dengan kata-kata oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini Al-Imam Al-Bukhari letak di bawah satu tajuknya yang bermaksud, jadilah di dunia ini seakan-akan kita seorang anak rantau, seorang penggembara ataupun seorang pelintas jalan. Jadi maksud hadis ini, terjemahannya ialah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Nabi SAW, Nabi jumpa dia, Nabi pegang bahu dia. Nabi pegang bahu dia, kemudian Nabi bersabda. Nabi kata apa? Nabi kata, jadilah di dunia ini seakan-akan engkau seorang anak dagang, pengembara, ataupun sebagai seorang pelintas jalan. Dan kemudian selepas Nabi sebut kata-kata tersebut, dalam riwayat ini, dalam Sahih Al-Bukhari, Ibn Umar berkata, ini kata-kata Ibn Umar ya. Ibn Umar berkata, ketika kita berada pada waktu petang, jangan tunggu sampai waktu pagi. Dan apabila kita berada pada waktu pagi, macam kita sekarang ni waktu pagi, jangan tunggu sampai waktu petang. Dan gunakanlah daripada masa kita sihat ni sebelum datang waktu kita sakit. Dan gunakanlah hidup kita ni di dunia ni sebelum datang waktu kematian kita, sebelum datang ajal menjemput kita. Okey, yang ni hadis, kemudian terjemahan, kemudian saya ada buat sedikit carian. Hadis ni selain daripada ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis ni juga ada dalam beberapa kitab hadis yang lain. Antaranya ialah dalam Jami' At-Tirmizi.
Dan ada juga dalam riwayat Sunan Ibn Majah dan ada juga dalam Musnad Imam Ahmad. Tetapi lafaz dia ada sedikit perbezaan. Perawinya masih perawi yang sama, iaitu Abdullah ibn Umar, anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi saya kongsikan jugalah hadis yang terdapat dalam 3 kitab yang saya sebutkan tadi tu, selain daripada Sahih Al-Bukhari, iaitu hadis daripada Ibn Umar juga. Beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'dhi jasadi. Dia tak guna bi mankibi dalam lafaz ni, bi ba'dhi jasadi. Faqala, dan Nabi berkata, ya Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharib atau ka'annaka abiru sabilin wa'ud nafsaka min ahli al-qubur. So hadis yang ada dalam 3 kitab ni, dia ada sedikit perbezaan, dia ada tambahan. Jadi kalau tambahan ni bermaksud, jadilah kamu, wahai Abdullah, jadilah kamu di dunia ni seakan-akan engkau seorang anak perantau ataupun orang yang melintas jalan, dan persiap sediakanlah diri kamu sebagai calon penghuni kubur. Ataupun maksudnya, hitunglah diri kita tu termasuk sebagai penghuni kubur. Maksudnya nak kata, semua daripada kita, lambat ke, cepat ke, semua kita calon akan menempuh satu alam, semua kita akan melalui alam barzakh. Jadi hadis yang ada tambahan ni, hadis yang asal dalam Sahih Bukhari tu sahih. Akan tetapi dengan tambahan tu, menurut pandangan Syekh Syuaib, tambahan tu dianggap sebagai, kalau dalam istilah ulum hadis, dia panggil istilah Hasan li ghairi. Hasan li ghairi ni, saya sentuh sikit, kalau dalam ulum hadis, asalnya hadis yang dhaif, tapi dia ada riwayat lain. Ada riwayat sokongan bagi perawi ni yang dinilai sebagai dhaif, iaitu perawi yang bernama Laith. Laith ni dia dhaif, akan tetapi ada perawi lain yang turut meriwayatkan hadis ni dalam bentuk, kalau istilah dia kata mutaba'ah. Dia istilah riwayat sokongan lah. Ada juga perawi lain, so dia jadi, yang dhaif tadi dia jadi Hasan li ghairi, masih lagi dalam kategori hadis yang diterima. Tapi hadis yang kita baca dalam Sahih Al-Bukhari tu memang sahih, tidak ada permasalahan. Dan hadis yang dalam riwayat yang saya sebut tu pun tak ada masalah dalam kategori Hasan li ghairi. Okey, yang itu daripada sudut hadis, terjemahan. Kemudian daripada sudut sumber hadis, kemudian kita tengok pula lafaz yang terdapat dalam hadis ini. Disebut dalam hadis ka'annaka gharibun. Kalau gharib ni, kalau orang yang belajar ulum hadis, kita faham hadis yang gharib. Siapa belajar ulum hadis, hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja. Contoh macam hadis innamal a'malu binniyat. Hadis itu diriwayatkan pada peringkat sahabat oleh Sayyidina Umar sahaja. Tapi gharib yang dalam hadis ni, yang kita maksudkan dalam matan hadis ni, bukan maksud gharib asing. Bukan maksudnya tak ada orang lain. Bukan maksud macam tu. Bukan maksud hiduplah di dunia ni seolah-olah kita kena asingkan diri kita. Tak. Bukan maksud itu. Sebab kalau kita tengok kehidupan para sahabat Nabi SAW, kita akan lihat para sahabat dan tabi'in tidak mengasingkan diri. Bukanlah tak mau bercampur, tak ada jiran, tak mau bergaul dengan jiran dan sebagainya. Tetapi maksud dalam hadis ni, ka'annaka gharib ini maksudnya, kalau kita rujuk kepada kitab syarah hadis, maksudnya ialah
orang yang jauh daripada negara asal kelahiran dia. Kalau macam kita dilahirkan, katalah saya dilahirkan di Kedah tetapi menetap di Pulau Pinang. Itu tak apalah, kita kata masih lagi dalam kategori satu negara yang sama, cuma negeri yang berbeza. Still lagi dalam, orang kata, utara. Cakap pun sama aja, cuma dia ada beza sikit-sikit je kan. Okey. Tapi nak cakap kata orang yang jauh daripada negara asalnya, dia lebih spesifik merujuk kepada orang yang merantau, orang yang bermusafir. Macam kita travel lah, kita nak pergi travel pergi Kuala Lumpur ataupun kita travel pergi luar negara. Dan orang yang musafir ini, kita hidup di dunia ni, musafir ni bukan kita nak kekal duduk dekat tempat yang kita berada sekarang. Katalah macam saya, negeri Kedah, saya duduk kat sini, mungkin wallahu alam lah kan, perancangannya, kebiasaannya orang dia akan balik ke negara asal dia. Dia pencen nanti dia nak balik duduk tempat asal dia. Itu daripada sudut lumrah lah kan. Jadi ini daripada sudut musafir. Okey. Musafir ni sebenarnya kalau kita lihat, dia satu aspek yang bagus kan. Musafir ni baguslah. Banyak ayat Al-Quran yang suruh kita musafir, travel, tengok tempat orang, kita ambil iktibar, kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang saya boleh kongsikan tentang musafir ini disebut dalam beberapa ayat. Maksudnya kita taklah duduk berada tetap pada satu tempat sahaja. Ada ayat-ayat yang menyuruh supaya kita mengembara ke beberapa tempat yang lain. Antaranya ialah surah Al-Mulk ayat 15, ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Jadi ayat ini bermaksud Allah lah yang menciptakan bagi kita bumi ini sebagai mudah bagi kita. Mudah bagi kita. Dan berjalanlah. Famshu. Fi manakibiha. Manakibiha ni ada beberapa tafsiran. Ikut dalam hadis tadi, mankibi tu macam bahu kan. Bahu ni yang berada di tepi. Di tepian-tepian bumi. Ataupun bahu ni dia macam gunung ganang. Kan bentuk bahu kita dia macam ada bonggol sikit kan. Itu maksudnya. Dan dalam ayat ini disebut, berjalanlah di merata-rata ceruk rantau dan makanlah daripada rezeki yang Allah berikan. Dan di penghujung ayat ini disebut, kepada Allah jualah, kita akan dibangkitkan semula. Allah suruh kita ambil peluang berjalan, bermusafir. Tetapi di hujung ayat tu diberi peringatan, akhirnya macam mana pun hidup kita di dunia ni, kita akan dikembalikan kepada Allah. Dan saya kongsikan sedikit yang daripada ayat ini, apakah yang dimaksudkan sebagai Allah cipta kepada kita bumi tu dalam keadaan Allah mudahkan kepada kita. Allah cipta bumi untuk kita jalan. Kalaulah semua ni berpayah, macam mana kita nak jalan? Kalaulah semua ni laut je, macam mana kita nak bergerak? Kalaulah semua ni batu saja, tidak ada tanah yang mendatar, yang ada rumput dan sebagainya, perkara tu akan susahkan kita. Dan jadi kat sini, maksud mudah kat sini, mudah untuk diuruskan. Macam Allah ciptakan tanah, kita boleh bercucuk tanam dengan mudah. Tapi kalau kita nak bina rumah, dengan cara tu, kita kena, kalau kita nak bina bangunan pun, kita kena guna alat untuk nak bagi binaan tu kukuh. Jadi yang Allah cipta tu, setiap perkara tu mudah bagi kita dan bersesuaian dengan keadaan
setiap unsur yang Allah ciptakan tu. Jadi kat sini maksud daripada ayat ni, kita buat apa pun di dunia ni, kita menjelajah lah ke mana pun, kita pergilah sampai orang ada pergi kutub utara, ada orang pergi ke negara-negara yang sejuk, ke gurun dan sebagainya, dan akhirnya kita kena ingat kita akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu berkaitan dengan maksud tadi saya nak sebut, kita hidup di dunia seolah-olah kita orang yang mengembara. Dan akhirnya bila kita mengembara, kita bukan nak kekal kehidupan kita di dunia, kita akan kembali ke negara asal kita. Itu lafaz tentang ka'annaka gharibun. Kemudian kita lihat pula kepada lafaz abiru sabilin. Jadi abiru sabilin ditafsirkan dalam kitab syarah sebagai mar bitariqin. Mar bitariqin maksudnya melintas jalan. Jadi maksudnya kehidupan kita di dunia ni seolah-olah kita nak lintas jalan. Kalaulah kita nak lintas jalan, selalunya kita terus lintas ke? Kita kena tengok, kalau kita nak selamat, kita kena tengok kiri dengan kanan dulu. Begitu juga kehidupan kita di dunia, kita kena tengok perkara mana yang boleh kita ambil untuk nak menyelamatkan kita. Dan perkara mana yang buruk yang kita kena tinggalkan supaya kita terselamat di akhirat nanti. Dan kalaulah kita boleh tak duduk tengah jalan yang kita nak lintas tu, kita duduk je tengah jalan, selamat ke? Tak selamat. Nanti siapa berani kan pergi duduk tengah jalan, kalau jalan yang tak ada orang lalu tak apa. Tapi kalau jalan yang sibuk macam kita kat Penang ni, maksudnya orang kata kita saja cari pasal kan. Jadi maksudnya ini adalah perumpamaan kehidupan kita di dunia ni macam kita nak melintas jalan, kena berhati-hati, dan kita tak bolehlah nak jalan tu nak lenggang-lenggang kangkung apa semua tu kalau ada jalan yang sibuk dan sebagainya. Itu daripada sudut maksud abiru sabilin. Dan kemudian lafaz yang ketiga yang saya nak kongsikan maksudnya ialah wa khudh min sihhatika limaradika. Jadi maksudnya kat sini, masa kita sihat, kita kena manfaat betul-betul. Dan ada orang yang masa muda dia sihat. Kemudian ada orang masa muda pun telah diuji dengan penyakit pada awal usia dia. Jadi sementara kita sihat, kita kena manfaat masa kita betul-betul. Kalau dah nanti kita sakit, kita akan rasa kalau kita nak buat tu pun kita tak kuat macam mana masa kita sihat. Sebab tu masa kita sihat, kita kena maximize, kita kena memperbanyakkan buat perkara-perkara yang boleh membawa kebaikan kepada kita yang Allah hitung sebagai menjadi bekalan kita di hari akhirat nanti. Maksudnya kita lakukan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Dan kemudian antara perkataan lain lafaz dalam hadis, maksudnya di sini wa min hayatika limautika. Maksudnya ketika kita hidup, kita buat amal-amalan yang boleh memberi manfaat kepada kita di sisi Allah selepas daripada kematian kita. Maksudnya amalan kita tu kita akan bawa ke akhirat nanti. Jadi daripada hadis inilah kita akan tengok pula dalam hadis ni Nabi SAW bagi perumpamaan.
Nabi bagi perumpamaan supaya kita faham kita hidup di dunia ni macam mana kita nak berinteraksi dengan dunia. Macam mana kita dah lahir dah. Kita dah hidup di dunia dah. Kita tak boleh nak lari daripada kehidupan di dunia ni. Kita kena hadapi juga. Tapi macam mana kita nak hadapi? Hadis Nabi dah bagi panduan kepada kita. Dan kita pun memang biasa dengar dalam hadis-hadis yang sebelum ni pun kita dah faham kehidupan kita di dunia ni tak kekal. Kita dah faham. Cuma ada banyak hadis yang kita nak faham bahawa hakikat kehidupan kita, realiti kehidupan kita sebenarnya, walaupun kita nak hidup macam mana pun, kita adalah seperti seorang yang bermusafir. Kehidupan kita, walaupun dalam kehidupan kita, kita ada musafir kat tempat lain, tapi kehidupan kita sendiri ni, sebenarnya kita adalah orang yang bermusafir. Jadi kalau kat sini, saya akan bawa juga apa yang disebut dalam buku ni, ada persamaan dengan orang yang bermusafir tu dengan kehidupan kita di dunia. Antara beberapa persamaan hadis tu saya kongsikan kat sini. Antaranya ialah kalau nak banding orang yang musafir dengan orang yang menetap dekat satu tempat. Okey, kalau kita tengok orang yang menetap dekat satu tempat macam kita dekat Penang ni, kita duduk, keluarga kita semua kat sini. Kawan kita kat sini, rumah kita kat sini, harta kita dekat sini. Jadi bila semua perkara tu ada dekat sini, fikiran kita lebih banyak, kita akan rasa lebih tenang nak berbanding dengan orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir ni dia kena fikir, katalah dia bermusafir ke satu tempat, dia kena fikir pasport dia nanti, dia lalu ke airport, immigration nak terima ke tak terima, sampai bila visa dia, kan, itu banyak perkara. Itu daripada sudut prosedur, belum lagi daripada sudut keselamatan kalau dia travel. Begitu juga kalau dia bermusafir, dari sudut apa orang kata, sekarang ni kan mata wang kita kan rendah. Kalau macam ada pelajar yang berada di Jordan, sekarang ni kena fikir ada makan pun kena berjimat daripada sudut ekonomi kita sekarang ni. Jadi nak banding orang yang bermusafir dengan orang yang menetap, situasi dia tak sama. Jadi orang yang menetap dia rasa lebih relax. Jadi sebab tu disebut dalam ni bahawa pergantungan dia untuk Allah jaga dapat dia pada setiap masa tu berbeza berbanding dengan orang yang musafir. Pergantungan dia dengan Allah, dia mengharapkan pertolongan Allah tu lebih banyak lagi berbanding dengan orang yang bermusafir. Sebab tu orang yang bermusafir pun Allah bagi rukhsah, Allah bagi keringanan kat dia. Orang yang bermusafir kalau dia berpuasa pada bulan Ramadan, dia boleh berbuka puasa. Dan kalau kita tengok juga orang yang menetap, orang yang macam kita kan, kita menetap di satu tempat pun antara kita tak sama. Setiap orang dia, situasi dia berbeza. Contohnya, kalau kita sebut orang yang dia ada pekerjaan tetap, setiap bulan gaji dia masuk, so dia tak payah runsing. Walaupun sebenarnya orang tu gaji besar mana pun, kadang-kadang orang yang gaji sikit ke, gaji banyak ke, sebenarnya itu belum jaminan. Orang gaji banyak pun kalau dia banyak komitmen, banyak hutang pun serupa juga kan. Tapi daripada satu sudut, pekerjaan dia tu dah bagi dia rasa lega sedikit berbanding dengan orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Contoh macam penurih getah, petani, dengan harga getah sekarang sekilo RM2 lebih dan sebagainya, dengan hujan dan sebagainya. Jadi pergantungan, nak harapkan rezeki yang Allah bagi tu, situasinya adalah
kita boleh kata umum lah, kita tak secara umum, belum kita tengok secara setiap orang tu, bukan kita nilai macam tu lah. Dan disebut kat sini berbezalah. Begitu juga dengan disebut kat sini orang yang, kalau student, orang yang pelajar, masa masuk awal semester, katalah dekat universiti dia relax sikit. Bila dekat ujian, barulah dia kalut. Dia kalut nak kalut nak usaha, barulah dia kalut nak bagi skor. Daripada awal tu, pergantungan dia masa dia nak dekat exam tu lagi kuat berbanding dengan sebelum dia ada peperiksaan. Jadi hadis ini nak menyebut bahawa sebenarnya kita sebagai orang musafir, situasinya ialah dia lebih kuat pergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan kehidupan kita di dunia, kita sepatutnya meletakkan, bila kita musafir, kita meletakkan kehidupan kita yang kita nak balik ke negara asal kita, ke negeri yang kekal abadi tu, yang tu sebagai keutamaan dalam hidup kita. Okey, itu daripada satu sudut persamaan. Yang kedua pula ialah daripada sudut orang yang musafir ni, kalau kita tengok, kalau kita travel, kita bawa ke semua barang kita? Kita tak bawa, kan? Kita nak ready, kita ready berapa beg? Paling banyak pun orang bawa, kalau nak pindah lain lah. Kalau nak travel, tambah nak naik flight. Kan? Kalau kita tak ambil luggage tu, kita hand carry. Berapa je yang kita boleh bawa. Begitu juga dengan orang yang musafir. Maksudnya tak boleh bawa semua. Macam mana dia sayang rumah dia pun, macam mana besar rumah dia pun, macam mana selesa bilik tidur dia pun, kan? Macam mana pun dia tak boleh bawa semua. Kenapa? Kalau kita travel, kita nak bawa semua, kereta kita katalah tak besar mana, tak muat kereta. Itu satu benda. Dan benda ini dia sama ada, kalau kita bawa semua pun, kita larat ke nak bawa beg yang kita nak galas, kita tak larat, dan kita tak mampu nak bawa semua, dan sudah tentu kita tak mampu berjalan dengan biasa yang macam kita berjalan. Kita kadang-kadang kita nak bawa beg yang berat-berat pun, kita pergi shopping pun kita nak bawa berat pun, kita tak larat bawa. Kita guna troli, kita sampai ke kereta dan sebagainya. Dan kalau kita nak bawa banyak pun, boleh jadi dia akan ambil masa kita. Kita akan jadi lambat. Dan ataupun bila kita bawa banyak, dia akan menyusahkan kita. Kalau kat airport tu bawa banyak, kita risau, kan? Sekali siapa nak tengok beg kita, kita nak pergi toilet, siapa nak jaga orang kita tak kenal. Jadi ini hakikat bila kita travel. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Kita sebagai dalam kehidupan kita yang tak kekal ni, kita bukan nak ambil daripada kehidupan kita di dunia, bukan kita nak ambil semua benda. Jadi kita kena ambil, kita kena lakukan perkara-perkara yang boleh memberi kesenangan kepada kita di hari akhirat nanti. Yang kita tengok, walaupun kita terpesona dengan kehidupan di dunia, kita ada duit banyak. Kalau kita ikut duit banyak tu, kita boleh ke kita bawa ke alam, ke alam barzakh? Kita tak boleh bawa pun pergi ke kubur. Duit itu kita sayang macam mana pun, duit kita banyak pun, kita tidak boleh membawanya bersama dengan kita ke dalam kehidupan kita selepas ini. Jadi maksudnya duit kita sayang, kita laburkan dia dalam bentuk sedekah. Kita laburkan dia dalam bentuk zakat dan sebagainya. Kita infak. Okey. Itu poin yang kedua. Okey, poin yang ketiga, persamaan kita hidup di dunia ni dengan musafir. Seorang musafir itu, kalau kita musafir, kita kena guna jalan, kan? Kita nak keluar daripada rumah kita, kita kena lalu jalan lah. Tak boleh lah dia nak keluar duduk flat, dia nak terjun teruih ke dan sebagainya. Tapi kita memerlukan jalan. Tapi jalan tu
Adakah kita nak duduk di jalan saja? Tapi kita nak pergi ke satu tempat. Jadi jalan ni bukanlah tujuan dan matlamat kita. Jadi jalan ni hanyalah sebagai cara kita nak sampai ke tempat kita. Sama ada kita nak guna highway ke, kita nak naik flight ke, kan? Kita nak naik kereta ke. Dan kalaulah kita dalam musafir tu, kita berhenti kat satu tempat, kita tak boleh ambil pun semua benda yang kita suka. Betul tak? Sebab dia akan menyusahkan kita dalam perjalanan tersebut. Kita nampak pokok elok, banyak mana pun kalau nak ambil mungkin sikit. Tak boleh ambil semua benda-benda yang kita jumpa. Begitu juga kehidupan seseorang Muslim, dunia ni hanyalah sebagai jambatan kita ke akhirat. Jadi maksudnya kita ambil ini jalan, kita nak jalan ni jalan yang selamat, yang maksudnya nanti kita tidak akan rugi. Okey, poin yang berikutnya tentang persamaan hadis tadi dengan kehidupan kita yang tak kekal sebagai seorang musafir tadi tu. Seorang yang musafir, dalam setiap saat dia tu, dalam setiap langkah dia tu, macam kita keluar daripada rumah kita tadi, kita makin, kalau kita musafir, kita bukan makin dekat dengan rumah kita, kita makin jauh meninggalkan rumah kita. Kan kita dalam, katalah kita travel, kita musafir, kita raya ke, kita balik kampung ke, kita bercuti ke, selalu kan kalau kita kat highway kita tengok berapa jam lagi, berapa kilometer. Kalau tak tengok jam, kita tengok daripada Penang kita nak pergi KL, kita tengok Ipoh lagi 200, kita rasa jauh dah kan. Lepas tu kita tengok makin hampir. Begitu juga dengan kehidupan kita di dunia. Kita makin meninggalkan tempat asal yang kita nak bermusafir, dan penghujungnya kita akan sampai juga ke tempat yang kita nak tuju tadi tu. Kita bukan makin kembali ke titik mula, kita akan kembali ke titik penamat, ke penghujung. Begitu juga dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, akhirnya kita akan menempuh ajal. Kita tak tahu bila ajal yang akan menjemput kita. Sama ada sekarang ni, boleh jadi ada dah dalam kalangan rakan-rakan kita yang dah berada di belakang kita dan yang dah meninggal lebih awal. Dan kita pun tak tahu siapa yang berada di hadapan kita, bilakah masanya kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita bersedia ataupun tidak. Jadi kat sini juga dalam buku ni disebut perbandingan ni nak dikaitkan dengan persiapan kita menuju ke hari akhirat. Digambarkan macam mana seorang pelajar, kan pelajar kan ada peperiksaan, ada exam, ada ujian. Kehidupan kita pun di dunia ni Allah dah maklumkan. Allah dah bagi tahu dalam banyak ayat Al-Quran, dalam banyak hadis, kehidupan kita ni bukan selama-lamanya. Begitu juga dengan student, cikgu ke, pensyarah ke, bagi tahu kata akan buat ujian. Bila-bila tak bagi tahu masa spesifik nak buat ujian. Orang yang selalu dia ready dah, dia selalu baca, dia selalu ulang kaji. Kalaulah cikgu kata hari ni buat ujian, hari ni juga dia dah bersedia. Begitu juga macam kehidupan kita. Kita tak tahu, dan mudahan Allah bantu kita supaya kita termasuk dalam kategori orang yang sentiasa bersedia menghadapi saat kematian. Walaupun mati ni kita satu benda yang menggerunkan kita fikir cukupkah amalan-amalan yang kita buat. Dan kalau orang tu
dia tak study. Kan? Dia tak study. Tiba-tiba cikgu dia bagi tahu ataupun pensyarah dia bagi tahu hari ni nak buat ujian. So dia tak prepare. Jadi jadi mudahlah dia nak gagal. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tak ada persediaan, macam dengan pelajar yang tak prepare untuk study dia, kita pun, na'udzubillah, kita pun akan gagal dalam kehidupan kita di dunia nanti. Sebab itu kita lihat kepada kata-kata Ibn Umar tadi tu, kalaulah kita ada pada waktu petang, kita jangan tunggu waktu pagi. Kalau kita ada waktu pagi, jangan tunggu pada waktu petang. Maksudnya kat sini, kita jangan bertangguh. Kan kita kan suka bertangguh. Tak apalah, buat sekejap lagi lah. Buat nantilah kan. Sebab sekarang ni masa berjalan dengan sangat cepat. Sekarang ni kalau ikut, kita dah masuk bulan 6. Sekejap je. Ujung bulan 6 nanti kita akan raya haji. Lepas raya haji, dah masuk bulan 8. Merdeka dan sebagainya, tiba-tiba dah hujung tahun. Masuk ke tahun yang berikutnya, 2024. Kita pun tak tahu sama ada ajal kita akan berada lagi tak pada hujung bulan ni ke, hujung bulan depan ke, hujung tahun ni ke, tahun depan dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok kesihatan tak kekal lama. Kalau selalunya kalau penyakit 3 serangkai dikaitkan dengan golongan yang berusia. Tapi sekarang penyakit tu tidak lagi mengenal usia. Orang yang muda pun dah ada kencing manis, orang yang muda pun dah ada tekanan darah tinggi, high BP dan sebagainya. Jadi sebab itu disebut dalam sebuah hadis yang lain, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Nabi berpesan tentang 5 perkara, iaitu rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. 5 perkara ni apa? Masa muda kita sebelum masa tua kita. Jadi masa muda kita kuat lagi. Sepatutnya, saya kata kat diri saya lah juga, dan untuk perempuan yang berada di dalam masjid dan juga yang mengikuti secara live, masa kita muda ni, kita sama-sama lah. Sebab tu kita kena hadir majlis ilmu supaya kita dapat pengisian. Sebab kita ni, potensi kita selalunya kita leka, kita ghalib. Kalau kita dikelilingi oleh rakan-rakan yang sama-sama memperingatkan kita supaya kita sama-sama kita dapat manfaatkan masa muda dengan sebaiknya. Dan apa lagi perkara yang lain ialah masa muda sebelum masa tua. Sebab kalau masa tua ni kudrat kita dah berbeza macam mana masa kita muda. Masa muda kita boleh buat banyak benda dalam satu hari. Boleh travel, pergi KL, drive balik hari. Ada orang, dia boleh travel tempat jauh. Tapi bila tua, kita nak drive, seorang-seorang pun kita rasa kita tidak lagi berdaya. Kena ada orang teman kita. Mata kalau malam, nak drive pun rasa tak nampak. Tambah kalau hujan, kita rasa macam gelap pula tu hujan, kita rasa cemas. Itu masa kita muda, penglihatan kita Allah bagi cerah lagi. Bila kita dah tua, cermin mata kita dia bukan 1 lapis, dia kena buat 2 lapis. Ada yang tengok dekat, ada yang tengok jauh. Jadi ni nak menunjukkan masa muda kita kena manfaatkan betul-betul. Begitu juga masa sihat kita sebelum datangnya masa sakit kita. Yang ni masa sihat, sepatutnya masa sihatlah kita manfaatkan masa betul-betul. Selalunya kehidupan kita ni terbalik. Bila sakit lah baru kita teringat nak minta doa kepada Allah supaya Allah sembuhkan kita.
Ini bila, ini siapa-siapa pun, dia sakit sikit je, kan, dia pening sikit je, dia rasa, pasal apa ni kan, blood pressure naik ke, sakit belakang tengkuk ni ke, kan, rasa kebas-kebas tangan pun kita dah fikirkan, kita risau. Jadi masa kita sihat, kita kena manfaatkan, dan masa kita kaya, sebelum kita miskin, sebelum kita apa-apa. Bukan maksudnya kaya tu satu jaminan orang tu dia akan ada harta dia sampai bila-bila. Kita banyak tengok ada beberapa kes yang kalau kat Malaysia pun diisytiharkan sebagai muflis. Sebab komitmen banyak, na'udzubillah, hutang banyak. Kita beli rumah besar, kemudian ekonomi kita tak boleh nak bayar, kita beli kereta. Jadi kekayaan tu bukan harta kita, bukan hak mutlak kita. Jadi Allah nak uji sekelip mata sahaja. Jadi masa lapang kita sebelum masa kita sibuk. Kadang lapang ni, masa kita sibuk, kan, kalau ada banyak sangat kerja, kita rasa macam kita tak sempat nak rehat. Betul kan? Kita rasa macam tu. Tapi bila masa kita banyak sangat, kadang-kadang kita tak tahu nak buat apa. Kita rasa, nak buat apa kan? Nak pergi, kita rasa masa kita, sebenarnya sibuk tu sebenarnya daripada satu sudut dia bagus untuk kita supaya kita tak lalai, kita tak leka. Tapi sepatutnya masa kita yang terluang tu, yang sedikit tu kita manfaatkan untuk, maksudnya kita peruntukkan masa untuk kita lakukan amal ketaatan, dan juga masa hidup kita ni lah kita manfaatkan sebelum kita mati. Macam dalam kehidupan kita semua orang buat salah. Dan masa hidup ni lah kita, kalau kita buat salah, kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau kita dah meninggal nanti, taubat kita setelah daripada tu tidak diterima. Okey. Lagi satu poin yang terakhir yang disebut dalam buku ni ialah orang musafir tu, dia akan melalui, macam kita musafir, kita akan melalui, dalam perjalanan kita akan ada beberapa perhentian. Contoh yang paling mudah, kalau kita travel, ada R&R. Kita pilih kan, kita nak berhenti dekat Juru ke, kita nak berhenti dekat Simpang Pulai ke, kita nak berhenti kat Sungai Perak ke, kita nak berhenti kat Sungai Buloh ke, ataupun tak mau berhenti. Okey. Jadi orang yang musafir, kenapa kita berhenti dekat tempat-tempat yang kita perlukan ni? Sebab kadang-kadang kita musafir, kita tak bawa bekalan. Kan, kita tak bawa makanan. So kita berhenti, kita nak makan, kita nak solat, kita nak pergi tandas dan sebagainya. Jadi kita kehabisan bekal. Begitulah juga dengan orang yang musafir, dia mesti mendapatkan bekalan-bekalan untuk dibawa ke akhirat nanti. Antara bekalan ialah mendapatkan ilmu. Dengan ilmu yang dapat ni, kita bukan hanya dapat ilmu, kita cuba amalkan, dan Allah ambil kira ilmu kita nanti, Allah bagi ganjaran pahala kepada kita. Ataupun bekal kita ialah kita bergaul dengan orang yang soleh. Kita bergaul dengan orang yang soleh, kita dapat manfaat, membawa kepada perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kita. Jadi sebab itu juga dalam musafir ini, bila kita travel, kita bukannya travel ni memang seronok, tetapi kita akan rasa letih. Kan, bila kita travel balik kampung 2-3 hari pun, sekarang ni kita akan rasa letih. Jadi pengembaraan tu sebahagian daripada kesusahan. Begitu juga dengan kehidupan di dunia ni, bukanlah kita nak benda yang mudah-mudah sahaja. Sebab tu kita kena solat. Kalau orang dia kata, tak payah solat lah, niat saja dah cukup. Kenapa? Kan? Sebab kehidupan di dunia ni bukannya mudah. Sebab kalau kita bawa kereta pun ada traffic light. So kita kena ikut sebab ada kebaikan. Peraturan tu ada kebaikan. Kita kena bersabar di atas ketaatan.
Pasal apa kena berpuasa? Kalau ikut kita, sebulan kan siang hari tu kita tak makan dan minum. Ni maksudnya bekalan ni, maksudnya kita kena lawan. Nak satu benda yang senang, kita kena ada susah dahulu. Sebab itulah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, syurga itu dibaluti dengan perkara-perkara yang diingini. Yalah, kalau kita boleh buat apa saja, kan, contohnya boleh mencuri, sebab Allah akan azab. Jadi maksudnya, dan dibaluti syurga itu dengan perkara-perkara yang dibenci. Yalah, kita kena buat. Kita kena solat, nak lebih kena buat solat sunat, kita kena tampung. Jadi maksudnya kehidupan kita ni, kita nak kehidupan yang berjaya, kita kena lebih lipat gandakan lagi amalan-amalan yang berbentuk ibadah, ketaatan dan juga amalan-amalan kebaikan yang lain. Okey. Jadi itu tentang hadis ini, apa yang saya boleh kongsikan. Kemudian sebab hadis ni dia pendek saja kali ni, tapi saya ada sedikit penambahan apa yang saya boleh kongsikan. Kita lihat tentang hakikat kehidupan di dunia. Sebab ni berkaitan dengan dunia. Kita sebut tadi, dunia ni kita sebagai seorang yang bermusafir ataupun sebagai orang yang melintas jalan. Jadi dunia ni kita lalu je. Kita singgah sahaja. Dunia ni adalah sebagai tempat persinggahan. Sebab kita dalam perjalanan kita nak menuju, kita nak bertemu dengan pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kehidupan kita ni, dalam kehidupan kita di dunia ni, kita ada fasa-fasa kehidupan kita. Kan, kita hidup di dunia, sekarang ni kehidupan kita yang kita lalui sekarang ni. Tapi sebelum kita ada dekat kehidupan dunia, kita berada di dalam satu fasa yang lain. Iaitu dalam fasa apa? Dalam fasa janin. Dalam alam rahim. Kan? Jadi dalam fasa janin ni, berapa lama kita berada dalam perut mak kita? Kebiasaannya orang sebut 9 bulan. Ada juga orang sebut boleh jadi kadang-kadang 7 bulan pun dah dilahirkan anak pramatang dan sebagainya. Ada 8 bulan. Tapi akhirnya hidup macam biasa, selamat macam biasa. Itu dalam tempoh orang kata kalau minggu, 38 minggu biasanya orang perempuan bersalin kan. Okey, itu tempoh yang pendek. Okey, kemudian fasa kehidupan kita sekarang ni lah, fasa kehidupan kita di dunia. Sebelum ini fasa kehidupan kita ada lagi beberapa fasa lain. Fasa apa? Fasa alam barzakh. Dan selepas fasa alam barzakh akan ada fasa penentuan amalan kita, perhitungan kita. Dan selepas daripada tu ada fasa lain pula, iaitu fasa kita nak masuk syurga ke, kita nak masuk neraka ke. Dan itulah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, ya. Jadi kalau kita tengok kehidupan kita di dunia ni, sebenarnya kita rasa lama ke Sat? Kita rasa lama. Ada yang kata lama, ada yang kata sekejap. Jadi kebiasaan umur kita, biasanya umur kita dalam lingkungan berapa tahun yang kita hidup. Jadi kat sini saya nak kongsikan, ada hadis riwayat oleh Abu Hurairah dalam Jami' At-Tirmizi dan juga Ibn Majah. Sanadnya hasan, tapi hadis ni secara keseluruhannya dinilai sebagai hasan sahih. Hadis yang bermaksud a'maru ummati ma baina sittin au ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalika. Jadi maksud hadis ini, Nabi SAW bersabda, usia umatku dalam lingkungan 60 tahun
hingga 70 tahun sahaja. Dan sangat sedikit sekali mereka yang lebih daripada umur tu. Ini apa yang disebut dalam hadis lah. Jadi kebanyakan usia dalam lingkungan. Kebanyakan dalam lingkungan 60 hingga 70. Ada yang lebih daripada usia 70 tapi jumlahnya nak dibandingkan tak ramai. Dan ada juga yang meninggal lebih awal. Tak sampai umur 60, belasan tahun. Ada umur 20, ada umur 30, 40 pun dah ada yang meninggal. Jadi dalam usia kita yang 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, katalah nak masuk 50 dan sebagainya, kehidupan kita pun berapa banyak daripada masa kita yang memang kita peruntukkan untuk jadi bekalan kita ke akhirat. Sebab kita ada banyak aktiviti-aktiviti lain yang kadang-kadang tak berkait pun kita tidak arahkan perkara tu untuk perkara akhirat kita. Jadi banyak dah dalam sehari, kan? Berapa masa? Dah lah amalan kita pun tak banyak mana. Solat kita pun kita buat yang wajib-wajib sahaja. Dah lah yang wajib sahaja, saya kata kita solat pun di hujung waktu. Ada orang yang dia tak solat langsung dan sebagainya. Ini daripada sudut amalan kita hidup. Tapi walaupun kehidupan kita ni, kalau nak dibandingkan dengan, kita tak banding dengan fasa janin, kita banding dengan fasa yang selepas tu, yang sebenarnya dia lagi panjang. Walaupun kehidupan kita di dunia ni ada orang dia pendek, tetapi yang pendek, yang singkat itulah yang menjadi penentu kepada kehidupan dia di akhirat nanti. Walaupun pendek, tapi yang ni lah yang Allah akan ambil kira nanti di hari akhirat. Jadi apa yang saya nak sebut, contohnya kalau kita tengok kat sini di alam barzakh, kalau kita nak banding dengan dunia ni dah berapa ribu tahun, kan? Ada yang dah lama berada di alam barzakh tapi hidup di dunia sekejap sahaja, kan? Dah ada yang ratus tahun, dah ada yang ribuan tahun. Belum lagi kita berada di padang mahsyar. Satu hari di padang mahsyar sama dengan 50,000 tahun di dunia ini. Yang tu baru satu hari sama dengan 50,000 tahun nanti. Sebab tu yang nak disebut, apa juga saya nak kongsikan, sebuah ayat Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 112 hingga 113. Allah bertanya kepada manusia setelah manusia itu dibangkitkan. Allah bertanya, maksudnya Allah berfirman, berapa tahun lamakah kamu tinggal di bumi? Kan? Dan manusia menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Itu jawapan bila kita dibangkitkan. Dan tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Kenapa manusia jawab seolah-olah dia hidup di dunia sekejap sahaja? Kenapa? Sebab fasa kehidupan di akhirat tu sangat panjang kalau nak dibandingkan dengan kehidupan di dunia yang mereka rasa, kita rasa lama dah, tapi sebenarnya di hari akhirat dunia tu kita rasa sat saja nak berbanding dengan akhirat yang kita rasa lagi panjang, ada perhitungan dan sebagainya. Dan itu antara beberapa poin yang saya boleh kongsikan. Kemudian saya nak sebut juga tentang kehidupan di dunia ni sebenarnya sangat singkat. Jadi banyak waktu yang kita peruntukkan tu pun tak banyak mana untuk akhirat. Jadi sebenarnya saya nak sebut juga dalil. Sebenarnya banyak dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menyebut tentang dunia.
Sebelum ni pun kita dah sebut dunia ni sebagai permainan. Dunia ni sebagai benda yang lara. Dunia ni sebagai, ada banyak sifat yang disifatkan dalam Al-Quran yang menunjukkan kata dunia ni sekejap sahaja dan dunia ni tak lama. Allah dah ingatkan kita dan Allah dah bagi tanda-tanda. Dan tanda-tanda yang Allah nak ingatkan kita bahawa kita hidup di dunia ni tak kekal, ialah salah satunya ialah dengan kematian. Orang-orang di sekeliling kita, mak ayah kita, anak-anak kita, saudara mara kita, kenalan kita, tu dah pun jadi tanda. Kadang-kadang kita dapat berita kematian, kita memang akan rasa terkesan. Khususnya dengan orang-orang yang kita rapat. Dan masa itulah kita akan rasa, kita ni bila kita dapat berita kematian, kita akan rasa macam mana dengan diri kita pula nanti. Kan, jenazah kita, ramai tak orang nak solatkan kita dan sebagainya. Itu antara persoalan-persoalan yang akan datang kepada fikiran kita yang Allah bagi tanda kat kita. Dan lagi satu tanda yang ada pada diri kita yang kita lihat dia bahawa kehidupan kita ni tak kekal, yang Allah bagi tanda tu, tanda yang ada dekat tubuh kita. Tanda dia apa? Tanda dia ialah dalam ayat Al-Quran, dalam surah Fatir, ayat 37 disebut bahawa waja'akumun nadhir. An-nadhir itu, kalau terjemahan nazir ini, maksudnya padahal telah datang kepada kamu pemberi peringatan. Kalau ikut ni Nabilah kan. Tetapi terdapat sebahagian ulama salaf menafsirkan bahawa peringatan yang dimaksudkan dalam ayat ni bermaksud apa? Bermaksud uban. Kan, uban tu sebenarnya adalah petanda. Tanda kita. Jadi maksudnya tanda, kalau orang tu, kan kita risau kan, uban kita ada sikit, kita rasa okey lah kan. Ada orang tu dia rasa dia umur berapa pun tak ada uban lagi. Dia rasa, ada orang yang ada uban, kadang-kadang dia akan warnakan rambut dia dengan inai, ada orang dia warnakan dengan warna hitam dan sebagainya. Kita tak bincang hukum kat sini, tapi nak menunjukkan kata uban ni termasuk disebut antara Allah bagi kat kita satu benda yang kita fikirkan ke arah yang bagus sebenarnya. Sebab apa? Kita boleh buat kalau orang tu lihat, dia tak lihat uban tu sebagai satu aib, dia lihat uban tu sebagai tanda dia dah makin berusia. Sepatutnya dia kena lebih bersedia. Bukan hanya uban sahaja. Bila usia kita makin meningkat, mata kita akan makin ada masalah. Bukan hanya yang saya sebut tadi, power spek mata makin jadi double tu. Tapi kita akan ada masalah mata, masalah saraf, ada yang ada selaput, ada yang ada glukoma dan sebagainya. Tubuh kita pun kita tak lincah macam dulu. Pendengaran. Pendengaran kita pun, biasanya orang panggil kita beberapa kali, kita kena panggil banyak kali dengan suara yang kuat. Ini banyak berlakulah kadang-kadang dalam kalangan ibu bapa kita, tak berapa nak dengar kan. Kita panggil pun kita kena panggil dengan suara yang kuat. Ada orang nampak kita, dia kata cakap dengan ibu bapa pun suara yang tinggi, sebenarnya masalah pendengaran tu tak berapa nak jelas. Jadi kat sini uban tu memberi petanda bahawa kita akan masuk ke dalam fasa kita, kehidupan kita yang lain. Sepatutnya tanda-tanda tu menunjukkan bahawa kehidupan kita tak kekal. Jadi maksudnya kita lihat daripada sudut yang positif, ni memberi petanda persediaan kita tu kita kena lebih lipat gandakan lagi. Begitu juga nak sebut banyak dalil dalam Al-Quran sebenarnya yang menyebut tentang kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia ni sementara. Antaranya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 197.
disebut bahawa mata'un qalil. Mata'un qalil itu ditafsirkan sebagai dunia itu hanyalah kesenangan yang sedikit, yang sementara. Jadi kat sini perkataan dunia itu sendiri perkataan bahasa Arab, tapi kita guna sama juga macam perkataan dalam bahasa Melayu sebut dunia, kita faham. Jadi dunia ni istilah bahasa Arab, perkataan asal dia tu dana yang bermaksud ataupun dania yang bermaksud dekat. Dekat dengan apa? Ataupun dia boleh bermaksud sebentar. Jadi dunia ni dari sudut bahasa dia pun maksud dekat. Dekat dengan apa? Dunia ni dekat dengan, kalau kita dari segi ajal, kita dekat dengan kematian. Bila-bila masa. Dan sebenarnya kita sangat dekat dengan akhirat. Jadi perkataan dunia disebut dalam Al-Quran sebanyak 115 kali. Perkataan akhirat pun disebut sebanyak 115 kali. Dan saya nak kongsikan juga bagaimana Allah sifatkan dunia ni. Allah sifatkan dunia ni juga sebagai bunga mawar, disebut sebagai zahrah. Ini kita dapat lihat dalam surah Taha ayat 131, ayat yang bermaksud, dan janganlah engkau panjangkan pandangan matamu kepada nikmat yang kami berikan kepada beberapa golongan daripada mereka, dan itu hanyalah sebagai bunga. Allah bagi nikmat tu sebagai bunga kehidupan di dunia agar kami uji mereka. Allah bagi nikmat sebagai bunga kehidupan di dunia supaya Allah uji dengan kesenangan tu. Bila Allah bagi senang, adakah kesenangan yang Allah bagi tu dibawa ke arah lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sesungguhnya kurnia Tuhanmu itu, rezeki yang Allah beri itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi kat sini Allah gambarkan dunia tu dengan sebagai Allah namakan sebagai bunga kehidupan di dunia. Kalau kita tengok bunga mawar, masa dia kembang, kita nampak dia cantik, dia wangi. Tapi adakah bunga tu dia akan kekal? Segar sampai banyak hari kita letak air ke apa ke, kita buat kaedah, akhirnya bunga tu akan layu. Begitulah juga dengan kehidupan di dunia. Walaupun cantik macam mana bunga pun, kita terpesona macam mana pun, tapi akhirnya kehidupan kita di dunia macam tu juga tidak akan kekal. Dan Allah samakan juga kehidupan kita di dunia ni sebagai air. Yang ni saya dah sebut dah dalam hadis yang sebelum ini, sebagai air hujan. Macam mana dengan air hujan? Air ni ada dua pendapat. Ada setengah kehidupan di dunia ni seumpama air. Air ni dia ada banyak bentuk. Air ni dia akan ikut bentuk bekas dia. Okey. Kalau begitu juga kita kata kehidupan kita di dunia. Kadang-kadang kehidupan kita di dunia, ada hari kita rasa relax dah. Ada hari kita rasa serabut sangat. Ada hari kita rasa happy, ada hari kita rasa sedih. Ada hari kita rasa kita tak ada masalah duit, ada hari kita rasa kita dihimpit oleh kesempitan. Begitu juga dengan air. Jadi maksudnya itu diumpamakan. Dan air juga, kalau kita tengok air ni kalau banyak, kalau hari tu Penang kan, ada berapa hari dia tak ada air kan. Kita kena simpan. Air tu kalau tak ada, kita perlukan. Tapi air tu kalau banyak, dia boleh jadi berbahaya. Dia boleh jadi banjir. Jadi banyak tu boleh memberi mudarat kalaulah kita tak hadapi dengan elok. Begitu juga dengan diumpamakan dunia ni macam air. Dan juga pendapat yang kedua, ayat tu
Yang dalam surah Al-Kahfi ayat 45 tu maksudnya dunia ni seperti mana Allah kata, seperti mana Allah turunkan hujan. Hujan tu dapat menyuburkan tanaman. Tanaman tumbuh subur. Tapi tanaman pun macam mana subur pun, dia akan melalui fasa dia. Last kali, dia akan habis musim dia. Padi ada musim dia. Subur macam mana pun, last kali, dia akan ada tanaman yang baru. Begitu juga dunia. Tak kekal. Macam katalah bukan padi, pokok getah. Kan, sampai satu tahap, berapa puluh tahun pun, akhirnya perlu ditebang semula dan ditanam balik dengan tanaman yang lain. Ini ibarat dunia. Ya. Jadi kat sini, apa yang kita dapat rumuskan, saya nak kongsi juga ayat Al-Quran yang lain, yang disebut bahawa, ini dalam surah At-Taubah, ayat 38, yang sama-sama kita boleh ambil pengajaran supaya kita dapat faham kehidupan di dunia ni dengan lebih baik. Disebut bahawa padahal nikmat hidup di dunia ni nak dibandingkan dengan akhirat hanyalah sedikit sahaja. Sikit saja nikmat yang Allah bagi kat kita, nak berbanding dengan nikmat yang Allah bagi dekat akhirat, tak ada nilai dia. Dan sebab tu ada hadis sahih kata, kita nak banding dunia dengan akhirat, kita celup satu jari kita dalam air laut, air yang ada kat jari tu, yang itulah dunia. Yang akhirat tu, air laut yang luas terbentang tu, yang itulah akhirat. Dunia banyak tu. Dan dalam ayat Al-Quran yang lain disebut, kehidupan di dunia tu adalah kesenangan yang memperdayakan kita kalau kita tak guna betul-betul ke arah jalan yang boleh bawa kita kepada akhirat. Ini dalam surah Ali Imran ayat 185. Jadi hakikat dunia tu, bila kita tahu hakikat dunia ni sementara, dunia ni persinggahan. Dan dunia ni, di dunia dalam banyak ayat Al-Quran yang lain disebut dunia ni sebagai perhiasan. Banyak lagi lah yang ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan perkara ni. Tapi rumusannya bukanlah kita nak tolak terus kehidupan kita di dunia. Ini kita nak apa yang kita dapat lihat, yang kita dapat rumuskan ialah kita dapat lihat dalam sebuah doa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas, sahabat Nabi yang menjadi pembantu Nabi, Anas radhiyallahu anhu. Anas kata ini antara doa yang banyak diucapkan oleh Nabi SAW, yang kita minta, kita nak kepada akhirat. Memang kita nak akhirat, tetapi bukanlah dengan kita nak kepada akhirat, kita menolak terus kehidupan kita di dunia. Antaranya di dunia pun kita nak perkara yang baik-baik berlaku dalam kehidupan kita, begitu juga di akhirat kita nak lebih baik. Iaitu doa, saya rasa kebanyakan daripada kita pun memang dah lazimi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab tu kita minta Allah berikan hasanah kepada kita di dunia, dan juga Allah berikan kepada kita hasanah di akhirat. Ulama tafsirkan hasanah tu dengan beberapa tafsiran. Antaranya hasanah tu dikatakan sebagai bentuk rezeki. Hasanah tu diberikan sebagai maksud afiat. Afiat tu kita selamat daripada keburukan, perkara buruk yang menimpa kita, tubuh badan kita, keluarga kita, diri kita. Dan juga disebut, rumusannya ada banyak pandangan, hasanah di dunia ni semua benda nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita. Kita minta Allah berikan kepada kita nikmat tu, dan kita tak salah guna nikmat tu. Kita guna untuk jalan yang Allah redai. Allah bagi rezeki, kita guna untuk menyara keluarga kita, kita infak dan sebagainya. Dan hasanah di akhirat tu maksudnya apa? Diberikan ganjaran syurga. Itu yang lebih besar. Maksudnya, dan juga kita diselamatkan
daripada azab api neraka. Jadi bukan maksudnya kita tolak semua. Dan daripada dunia ni kita jadikan sebagai jambatan, dan sebenarnya banyak yang saya nak kongsikan. Apa yang saya nak kongsikan sebagai rumusannya ialah kita tak ketepikan dunia, tapi akhirat itu menjadi matlamat kehidupan kita yang utama, sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran tentang kehidupan di akhirat itu. Kehidupan di akhirat itu adalah lebih baik dan adalah lebih kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan di akhirat tu lebih baik dan lebih kekal. Jadi sebab kehidupan di dunia ni, kalau kita pilih utamakan dunia semata-mata, kita tak fikirkan untuk akhirat, habuan dunia sahaja, kalau kita jadi lalai, jadi kita nak dunia sahaja, kita termasuk dalam kategori orang-orang yang rugi. Jadi kat sinilah apa yang saya boleh rumuskan daripada perkongsian pada hari ini. Sama-samalah kita memperbaiki diri kita, termasuklah diri saya sendiri, sebab kita kena selalu diingatkan. Sebab memang kita tahu kita akan dijemput pada bila-bila masa. Cuma kebiasaannya kita akan lalai, kita akan leka, kita ada banyak komitmen lain. Kadang-kadang kita tahu, tapi kita tidak sempat memperuntukkan masa kita betul-betul kita nak ikhlas beribadat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu daripada sudut ikhlas tu satu perkara, dan daripada sudut sejauh mana kita bersungguh-sungguh melakukan, kita nak peruntukkan masa kita. Ada ruang sedikit, kita boleh lazimi, kita nak latih sebab kita nak ikhlas dan sebagainya ni. Kita perlukan, macam saya sebut tadi, hadir majlis ilmu. Kita kena cari ilmu. Kita kena dengar ceramah-ceramah, kuliah-kuliah pengisian dan sebagainya. Kita kena lazimi zikir pagi, zikir petang, saya kata untuk saya, supaya menjadi makanan rohani kita yang boleh kita bawa kepada hari akhirat nanti, yang Allah terima amalan kita. Mudah-mudahan Allah terima semua amalan kita, termasuk saya, para muslimat yang berada di dalam Masjid Karwa, dan juga para hadirin dan hadirat yang mengikuti kuliah kita pada hari ini. Mudahan Allah terima. Dan setakat itu sajalah perkongsian saya tentang hadis pada hari ini, dan sama-sama kita mengambil manfaat. Setakat itu sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.